اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. Telah beriman Rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah nak beritahu apa ni? Masuk akal tak kita beriman daripada apa yang pencipta kita bagi? Masuk akal tak? Itulah tadabbur Allah nak beritahu kenapa kena beriman dengan kitab. Sebab kitab tu datang daripada pencipta kita, bukan daripada mak bapak kita. Sebab itulah kena bezakan Quran yang datang daripada Allah dengan buku yang datang daripada manusia. Kadang-kadang kita buku yang datang daripada manusia dan kata-kata manusia kita anggap besar, hebat. Betul? Sampai kita faham, kita kaji, sampai kita cerita pada orang. Tapi yang datang daripada pencipta kita, bukan setakat tak cerita pada orang, kita sendiri pun tak faham. Betul tak? Sekarang kita macam dah membesarkan kata-kata manusia, bukan pencipta, tapi yang dicipta. Jadi Allah nak bagi tahu kenapa Rasul beriman kepada apa yang diturunkan? Sebab yang diturunkan daripada penciptanya. Macam mana kita nak tunduk pada pencipta? Kita kena faham apa yang Allah turun. Jadi syarat nak tunduk mesti faham. Jadi Allah nak bagi semua cerita daripada awal surah Baqarah sampai sebelum ayat ni, cerita pasal hukum hakam, cerita pasal pengajaran, semua tak ada faedah kalau tidak dimulakan dengan iman. Dan Rasul adalah orang yang pertama akan menjadi contoh kepada beriman dan melaksanakan apa yang diceritakan sebelum ayat ni. Dia contoh. Bila Nabi suruh, Nabi yang pertama buat. Nabi tak pernah suruh sahabat, dia tak buat. Dan Nabi nak beritahu yang paling penting sebelum buat apa dah? Beriman. Kita solat tapi tak beriman. Sia-sia. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Iman. Tak ada lagi amalan. Beriman dengan benda ghaib. Apa dia? Yang paling utama Allah lah. Apa lagi? Syurga, neraka, semua ghaib. Jin, malaikat, dosa, pahala, azab kubur, tiang-tiang sirat, semua benda ghaib. Benda paling asas sekali. Kalau benda yang asas tak betul, tak clear, amalan sia-sia. Sebab itulah orang munafik salat tak? Orang munafik berjihad tak? Orang munafik sedekah tak? Tapi ada tak kebaikan amalan dia? Semua sia-sia sebab iman dia tak jelas. Sebab tu ayat surah Baqarah ditutup apa? Untuk memastikan semua cerita, semua hukum hakam sebelum ni betul-betul dilaksanakan dan diterima, asasnya mesti ada iman. Dan beriman yang paling utama ialah beriman dengan apa? Kitab, Quran. Okey, beriman dengan apa yang diturunkan. Apa dia yang diturunkan? Quran dan sunnah lah. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, kata-kata Nabi adalah juga yang diturunkan oleh Allah. Bukan Nabi reka-reka. Ada dalil. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa. Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsu. Walaupun ketika Nabi marah. In huwa illa wahyun. Tidaklah ia melainkan wahyu yang diturunkan. Dan ahli tafsir mengatakan hikmah itu ialah sunnah Nabi. Sebab tu jangan main-main dengan sunnah Nabi. Sebab dia adalah wahyu. Yang Rasul beriman, apa yang Allah turun kepadanya. Orang tanya, apa dia? Kita jawab, Quran dan Sunnah. Apa dalil? Surah An-Nisa ayat 113. Tengok ayat atas ni. Allah nak lengkapkan. Rasul beriman dengan Al-Quran dan orang beriman. Beriman dengan apa? Yang Rasul beriman tu. Boleh faham? Itu tadabbur. Maknanya, bila digelarkan orang tu beriman, bila dia beriman dengan apa yang Rasul beriman. Kalau dia beriman dengan Rasul tapi tak beriman dengan apa yang Rasul beriman, dia tak beriman. Ramai tak mengaku beriman dengan Rasul. Dia beriman dengan Rasul tapi tak sama dengan apa yang Rasul beriman. Sebab tu Allah lengkapkan dulu. Rasul beriman dengan Al-Quran. Orang beriman sama dengan apa yang Rasul beriman. Kalau tak sama dengan apa yang Rasul beriman, dia tak beriman. Boleh faham? Benda tu halus. Jadi kalau saya tanya, bila orang tu boleh dipanggil beriman? Bila? Mana kena faham Quran tak? Kena faham dan ikut hadis Nabi tak? Kena. Barulah dipanggil beriman. Sama juga ayat surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 108. Katalah wahai Muhammad beritahu pada umat kamu. Nabi beritahu pada sahabat-sahabat kepada umat dia, ini jalan aku. Apa dia? Jalan aku ialah ad'u ila Allah. Bukan jalan aku kitab ada sunnah. Ada orang baca kitab, ada baca sunnah tapi tak buat kerja ni. Jalan aku ialah aku sentiasa mengajak orang kepada Allah. Maknanya kalau dia baca Quran tapi tak buat kerja dakwah, bukan jalan aku. Boleh faham?
Kalau Nabi Allah turunkan Quran pada Nabi untuk Nabi betulkan bacaan untuk khatam, orang musyrikin serang tak Nabi? Orang musyrikin halau tak Nabi daripada Mekah? Tak. Kenapa orang musyrikin halau Nabi? Kenapa orang musyrikin perangi Nabi? Sebab Nabi buat ni, jalan dia mengajak orang kepada Allah. Dan mengajak orang pula kepada Allah berdasarkan basirah. Apa makna basirah? Dalil, bukti. Lepas tu baru Nabi sebut, siapa lagi buat kerja yang ni? Mengajak orang kepada Allah berdasarkan bukti. Siapa lagi? Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang yang ikut aku. Jadi Nabi beritahu dulu, ini jalan aku mengajak orang kepada Allah dengan bukti jelas clear dan inilah cara orang yang ikut aku. Maknanya selagi dia tak buat kerja ni, dia bukan tabi'i, pengikutku. Ramai yang terlepas pandang, kadang-kadang dia fokus pada ilmu tapi tak berdakwah. Kadang-kadang orang fokus pada dakwah tapi tak fokus pada basirah. Berdakwah tapi tidak ada basirah. Sumbernya apa? Inilah bima unzila. كتاب الله ترق جنانه وتنام